Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Abang ucapkan terima kasih sebab kembali semula ke channel Abang untuk dengarkan kisah-kisah yang Abang nak sampaikan, dan sebenarnya ini bukanlah kisah Abang, tapi kisah-kisah yang disampaikan kepada Abang oleh orang ramai. Moga-moga Abang dapat sampaikan dan kita dapat pengajaran daripada sebaliknya kan. Jadi hari ini hari ini Abang nak menyampaikan tiga cerita yang disampaikan oleh tiga orang yang berbeza. Yang pertama disampaikan oleh Maya, berlaku pada tahun 2018 baru lagi, dekat satu bangunan di Putrajaya. Best cerita ni, agak panjang sikit. Cerita yang kedua disampaikan oleh seorang bukanlah budak perempuan, tapi bukan budak perempuan. Nama budak ni lelaki, namanya Razi. Budak perempuan pula. Lelaki namanya Razi, tentang apa yang terjadi dekat kampung dia, mengisahkan seorang lelaki. Tapi kampung ini terletak di satu felda di Negeri Sembilan. Abang minta maaf sangat-sangat, abang tak dapat nak beritahu nama felda tu. Nanti abang beritahu sebabnya apa. Dan cerita ketiga disampaikan oleh seorang warga peribumi. Abang tahu ni, ayat yang sedap adalah warga peribumi yang penduduk asal Malaysia, berlaku dekat Gunung Banom, dekat Jerantut Pahang, pada, kalau tak silap abang, masih lagi berlaku. Maksudnya masih lagi baru-baru berlaku. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video abang, insya-Allah abang akan ceritakan. Cuma abang dah ada indikator baru. Kalau abang tengok abang punya penapis udara Kowe tu warna merah, mulalah abang rasa meremang, sebab seolah-olah macam ada satu bau busuk yang sampai ke bilik abang. Tapi kalau korang nak tahu, bilik abang ni tertutup rapat tau. Malam kan, abang tutup semua tingkap. Jadi abang tak tahu mana datangnya bau busuk yang dapat dikesan oleh penapis udara abang yang jenama Kowe ni. Jadi tanpa membuang masa, jom kita dengarkan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang kakak, ataupun lebih kurang bayar abang lah sebenarnya. Nama dia Maya, bukan nama sebenar, berlaku pada tahun 2018. Ceritanya macam ni. Pada waktu tu, Maya ni bekerja dekat satu bangunan di Putrajaya. Abang minta maaf sangat-sangat, abang tak boleh nak beritahu bangunan yang mana. Nanti adalah pula yang pergi siasat. Tapi kalau siapa-siapa yang pernah dengar cerita ni, bolehlah komen-komen kat bawah. Jadi Maya ni, sebelum ni dia bertugas dekat Kuala Pilah, tapi dia telah ditempatkan ke Putrajaya. Kira-kira macam pindah office, naik jawatan lah, dengan kata lain, naik jawatan. Jadi bekerjalah Maya dekat office tu. Tapi sewaktu Maya bekerja dekat office tu, dia dengar macam-macam cerita tentang office ni. Walaupun di kawasan Putrajaya ni bangunannya masih baru-baru, tapi tak kurang juga dengan ceritanya yang tak berapa nak baru, yang seram-seram. Di antara cerita yang paling famous yang Maya pernah dengar sewaktu dia bekerja dekat bangunan ni ialah, pada satu hari, seluruh office dia yang terletak di tingkat 4 ditaburi dengan pasir dan tanah. Habis meja-meja yang ada dekat cubicle, office, termasuk office boss sekali, ditaburi dengan tanah-tanah dan pasir-pasir. Dokumen-dokumen semua terkenalah coklat-coklat tanah ni. Ada diselit-selitkan sekali dengan lumpur-lumpur. Jadi ustaz-ustaz pun dipanggil lah untuk tengok-tengoklah kan sebenarnya apa yang berlaku dekat dalam office tu. Jadi mengikut kata ustaz-ustaz yang ada, mungkin tanah-tanah ni adalah tanah-tanah kubur yang diambil oleh seseorang, yang ditaburkan oleh seseorang, iaitu kadam-kadam alam sebelah, untuk menyakiti orang-orang yang ada dekat dalam office tu. Dengan kata lain, ini adalah salah satu bentuk ilmu sihir. Itu cerita pertama yang Maya dengar. Cerita yang kedua yang Maya dengar ialah, ada terjadi pada seorang kakak yang bekerja dekat dalam office tu. Kakak tu pada satu hari, dia balik agak lewat, lebih kurang pukul 7 lah, nak dekat pukul 7.30 masa tu. Waktu dia balik daripada office tu, waktu tu tengah nak azan maghrib.
Dan kakak tu tahu memang office ni misteri gila. Jadi dia pun berkejar-kejarlah turun ke bawah, turun ke dekat kawasan parking untuk terus balik ke rumah. Bila sampai dekat kawasan parking, si kakak ni baru teringat dia tak punch card. Lepas tu pada masa yang sama ada barang-barang dia yang tertinggal dekat atas meja. Takkan tak punch card, memang esok pagi kena surat warning letter lah kan kalau tak punch card. Jadi disebabkan dia terlalu takut, dia pun cepat-cepat naik atas. Waktu dia naik atas tu dah melebihi waktu maghrib, maksudnya dah lepas azan maghrib. Sampai dekat tingkat atas, cepat-cepat dia rempuh masuk dalam office dia yang dah gelap tu. Cepat-cepat dia punch card dan dia terus berlari keluar. Waktu dia nak berlari keluar tu, tiba-tiba beg tangan yang dia pegang ditarik oleh seseorang yang dalam gelap waktu tu. Kejadian tu berlaku betul-betul dekat pintu keluar. Maksudnya dalam tu gelap, pintu, lepas tu keluar. Bila kakak tu tarik pintu nak keluar je, tiba-tiba beg tangan yang dia sandang begini. Macam gini kan letak kat beg tangan kan. Begini kan. Tiba-tiba beg tangan tu kena tarik daripada dalam. Sek baik akak tu tak terjatuh. Bertarik-tarik akak tu dengan benda Allah yang ada dalam tu. Tapi akak tu tak panik. Dia terus baca Allahu Akbar. Dia tarik. Waktu tu benda tu lepaskan tangan akak dia, lepaskan beg tangan yang dipegang oleh kakak tu, dan akak tu terus balik. Cerita tu jadi heboh dan kecoh. Memang semua orang tahu, termasuklah Maya. Cerita ni belum, itu mukadimah tu. Mukadimah tempat tu. Jadi kalaulah antara yang tonton video abang kakak yang kena tarik beg tangan tu, bolehlah komen-komen kat bawah kan. Tak adalah cakap abang ni kaki DVD. Okey, baru nak masuk cerita je. Ceritanya berlaku pada Maya. Satu hari, kata Maya, tarikhnya pun diingat. Punyalah dia beringat. Memang benda tu terkesan betul ke hati dia. 13 hari bulan 7, 2018. Waktu tu adalah majlis hari raya untuk bangunan tu. Jadi dekat depan bangunan tu diletakkanlah beberapa bus dekat kawasan bangunan tu lah. Dia diletakkan beberapa bus. Ada bus kemah jual lemang, ada kemah jual ketupat, jual apa benda, duit raya lah, ketupat, sekali lagi ketupat kuih raya, banyak lah kan, gerai-gerai kecil yang menghidangkan hari jamuan-jamuan raya. Jadi waktu tu kata Maya, dia ni bertugas sebagai MC. Jadi tugas MC adalah untuk memberitahu apa yang berlaku di sekitar majlis dan juga apa yang dijual di setiap gerai-gerai yang ada di kawasan tu. Maksudnya di depan office tu lah. Jadi dia kata waktu dia jadi MC tu, yang jadi tukang juru acara majlis, dia tak sempat nak makan sebab dia terlalu banyak benda yang dia perlu announcekan ataupun perlu dia beritahu dekat gunakan mikrofon. Jadi dimintalah kawan dia ambilkan rendang dan juga lemang. Dia nak makan rendang dengan lemang sebab dia ni memang favourite gila lemang dengan rendang. Okey. Majlis tu bermula daripada pukul 7 sampai pukul 5. Habis daripada pukul 7 sampai pukul 5 pula dah. Daripada pukul 3 sampai pukul 5. Jadi bila dah habis majlis tu, Maya ni pun tolong-tolonglah kemas-kemaskan apa yang patut. Dan nak jadi cerita, sebelum ni tertinggal sikit. Sebelum ni diorang dah beritahu dekat office tu, keluar daripada office sebelum pukul 7, sebelum azan maghrib berkumandang. Kalau tidak, naas mesti ada benda-benda yang tak kena. Maya ingat, tapi dia tak nak buat macam mana kan. Waktu dia dah siap-siap kemas tu, time tu lah azan maghrib. Jadi dia pun naiklah dekat atas office dia tingkat 4. Dia tak terfikir tahu waktu tu dia akan dihantui dengan sesuatu yang menakutkan. Jadi bila dia naik dekat tingkat 4, naik lift kalau suruh naik tangga kurus payah nanti. Jadi dia naik lift sampai dekat tingkat 4, dia pun masuklah dalam office dia. Dan dia memang tak sangka waktu tu office dia dah memang gelap gelita. Gelap, keluar daripada lift, office dah gelap. Yang ada lampu dekat bahagian-bahagian tertentu. Dan dia pun terus masuk dekat dalam bilik office dia. Dan dia nampak lampu tu betul-betul menyala dekat atas kepala dia. Maksudnya dekat atas meja dia. Dia buka pintu kan nak masuk dalam office dia. Dia tengok meja dia dekat ujung tu menyala lampunya.
dekat atas. Dan maksudnya dia menyala lampu daripada atas. Di keliling bangunan, di keliling office tu semuanya gelap. Nak jadi ceritalah, meja maya ni letak sebelah dengan pantry, iaitu tempat-tempat kalau orang selalu dekat office nak buat kopi, nak buat teh kan, dekat situ memang dekat dengan pantry. Jadi Maya ni terus terfikir tau cerita-cerita yang orang sampaikan. Takut, dia kata memang takut, tapi dia buat tak tahu je lah. Dah lapar ni, perut lapar. Nak kena pula pada waktu tu Maya ni, waktu tu tengah datang bulan, tengah uzur. Jadi tak payahlah dia sembahyang maghrib. Azan maghrib pun dah habis berkumandang. Dia pun mau menonong-nonong lah, bawa dia punya rendang dengan lemang tu pergi dekat meja dia. Oh, air tekak ni dah memang dah terasa lemang tu dah melekat kat tekak ni. Dia punya lapar dia waktu tu, menggigil-gigil. Kalau dia lambat makan kan gastrik gitu. Jadi dia duduk dekat atas meja dia, dia buka lah komputer dia, jadi menyala lah. Adalah nung lagu sikit lah supaya nak memecahkan kesunyian kan. Tengah-tengah dia makan ni, tengah-tengah dia makan, tiba-tiba dia rasa meremang tau. Dia rasa macam, hei, serama, dia kata. Dia terus teringat kisah-kisah yang kakak tu kena, dia terus teringat kisah-kisah yang tanah kubur tu. Dia kata, janganlah jadi apa-apa. Tak apalah, dia pergi buka dekat komputer dia, kuatkan radio, dia punya volume tu, menyanyi-nyanyi kat YouTube tu, nengonong situ. Jadi dia pun makanlah rendang dengan lemang. Banyak pula kawan dia ambilkan, berpotong-potong. Dia pun memang tu kegemaran dia, makanlah. Sambil makan-makan dia mandang kiri, mandang kanan, tengoklah suasana office tu yang dah gelap. Dan setiap office tu adalah office yang ada banyak cubicle. Kalau korang tak tahu, cubicle tu macam cerita drama-drama cerita-kerama. Kat office-office kan ada macam dinding-dinding rendah kan. Itulah namanya cubicle. Jadi tengah-tengah dia makan, ini yang sekarang. Tengah-tengah dia makan, waktu dia mandang ke depan, tiba-tiba dia tertangkap satu benda dekat sudut kiri bangunan. Dia nampak benda hitam, seolah-olah orang yang berkelubung gunakan kain hitam. Remang abang. Kelubung macam orang pakai telekung hitam, tapi tak nampak muka. Dia nampak benda tu bergerak ke arah dia. Dia tak nampak jelas sebab lampu memang dekat atas kepala dia je. Bukan dekat seluruh office tu, memang tak ada. Dia nampak benda tu daripada jauh datang dekat dengan dia. Lepas tu benda tu melintas depan dia. Waktu tu dia nak menyuap, dia tengok, menganga dia. Sampailah benda tu pergi hilang dalam kegelapan dekat kawasan pintu depan, iaitu pintu untuk punch card. Waktu tu dia, alamak, dia kata, dia memang takut, tapi apa perlu dia buat? Apakah pilihan yang dia ada selain daripada bungkus barang-barang dan balik sekarang? Itu je pilihan yang dia ada. Takkan dia nak meloncat keluar daripada bangunan pula. Itu dekat tingkat 4. Dia terus beranikan diri dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Takut ni. Dia kemas barang, pergi dekat pantry, basuh-basuh tangan. Lepas tu dia duduk lagi kat meja dia. Dia berdiri, bukan duduk. Dia berdiri kat meja dia. Dia nak pergi punch card, nak keluar. Tapi masalahnya, benda tadi tu bergerak ke arah punch card tu. Kalau korang macam mana? Kalau abang, tiba-tiba abang MC. Mesej bos sana ada saya MC. MC tadi MC juga kan, MC yang gini-gini kan. MC sakit gitu. Tapi dia kuatkan hati nak pergi juga punch card. Tapi dia kata nak lalu dekat tempat punch card tu, dia akan melintasi satu koridor yang gelap gila. Dan dia memang yakin benda tu memang bergerak ke arah tu. Takkan dia nak redah diri, relakan diri dia disergah sekali lagi kan. Dah lah tadi nampak benda tu melintas. Dia cakap benda tu macam orang, tapi dia yakin tu bukan orang. Sebab takkanlah orang tak ada ritma berjalan gitu. Tak, ini tegak aja macam tu. Memang sah bukan orang. Dia dapat idea, dia kona ikut lain. Dia kata dia pergi masuk mencelah-celah pergi ke kawasan lain. Lepas tu dia pergi ke satu lagi pintu. Pintu tu memang betul-betul sebelah punch card. Jadi dia masuk, dia punch, dia balik. Macam tu lah kan ceritanya. Jadi dia pun pergilah berputar kat tempat jauh, lalu tandas, lalu koridor. Tapi kawasan ni tak berapa nak gelap, masih ada lampu walaupun lampunya jarak-jarak. Jadi bila dah dekat dengan pintu, yang pintu tu sebelah punch card,
kan. Jadi dia pun tolaklah pintu tu. Bila dia tolak pintu tu, terus dia dengar dekat telinga kiri dia ada orang bagi salam, Assalamualaikum. Automatik terus dia pandang ke arah kiri. Dia tak nampak apa-apa, tapi dia yakin benda tu ada dekat situ. Memang waktu tu dia kata, aduh, dia nak buat macam mana? Dia tak ada option lain dan dia tak ada peluang lain, dia tak ada pilihan lain. Dia terpaksa juga teruskan. Bila dia tengok dekat kiri tak ada orang, dia teruskan juga jalan. Dia punch card, dia terus keluar daripada office. Dia kata waktu tu sepanjang jalan dia nak menuju ke kereta, dia terdengar kat telinga dia ni orang bagi salam Assalamualaikum, ala-ala suara yang seram-seram tu kan. Ya Allah. Moral of the story, jangan balik rumah, jangan balik daripada office malam-malam. Moral of the story, kalau bos minta buat kerja extra work, cabut dulu, pukul 5 habis. Tak no extra work, no. Okay. Abang punya kowe tu warna merah pula. Ada kehadiran sesuatu, kita tidak tahu. Harap tidak adalah kemunculan-kemunculannya. Amin. Okey. Jadi teruslah Maya ni berlari, kereta tu tinggi dah tak hirau dah, lari ke kereta. Kereta tu pula letak dekat bawah tanah, basement. Jadi untuk ke basement tu dia kena pergi dekat lift. Lift pertama tak terbuka pintu, tak nak menyala. Lift kedua pun tak nak menyala. Lift ketiga pun tak nak menyala. Dah 3 kali lift tak nak menyala, dia dah susah hati dah. Oi, nak buat macam mana ni? Tapi lift keempat, iaitu lift yang dulunya pernah ada kisah misteri, tapi dia tak pasti kisah apa, tapi dia pernah dengar lah ada benda lah kat lift tu. Dia kata ada benda kat lift tu, jadi lift tu pula yang menyala. Nak tak nak, dia masuklah dekat dalam lift tu. Dia masuk dekat dalam lift tu, dia terus pergi dekat ground floor. Bukan ground floor, bawah tanah lagi. Sampai kat bawah tanah, dia tengok dah tak ada kereta lain. Tertombok kereta dekat tengah-tengah. Dia punya memecut, zoom ke kereta dia. Sampai kat kereta dia, Allah nak uji. Tayar kereta pancit. Bukan sebarang pancit. Pancit melepih punya pancit tu. Nak menangis dia waktu tu. Dia kata, apa lagi ujian yang nak buat, nak kena ni, ya Allah. Dia kata. Jadi apa yang dia perlu buat adalah dia pergi dekat pejabat security dekat atas. Dia kena naik balik semula ke ground floor, pergi pejabat security, mintalah security betulkan tayar dia. Tapi nak jadi tambahan cerita, waktu dia baru nak bergerak ke lift untuk naik ke ground floor, tiba-tiba dia nampak seorang lelaki pucat muka dia datang ke arah dia. Datang memang tak toleh kiri toleh kanan, terus tegak jalan ke arah dia. Dia kata, ini hantu kau orang ni pula ni. Dia rasa takut, tapi nak buat macam mana? Benda tu dah, orang tu dah bergerak sampai dah dekat-dekat, memang nampak pucat. Terus dia cakap, cik, saya punya tayar rosak cik, perlu dibetulkan. Cik janganlah apa-apakan saya. Dia ingat orang tu hantu agaknya. Tu orang tu cakap, tak, saya ni orang, kata. Saya daripada jabatan dekat tingkat 6. Saya orang. Ada apa masalah cik? Oh, bila dia dengar macam tu, leganya. Oh, manusia rupanya. Ni tayar rosak ni, boleh tak betulkan? Tu dia betulkan. Lepas betulkan, akhirnya tayarnya pun okey. Dia tanya dengan budak lelaki tu, kenapa? Ada apa buat dekat office ni waktu tengah malam-malam? Tu lelaki tu cakap, dia ada audit yang perlu diselesaikan. Dan dia pula tinggal dekat-dekat kawasan Putrajaya juga, tak berapa jauh sangat. Jadi bila Maya dengar macam tu, dia pun bagilah kat budak tu RM20, dekat lelaki tu RM20, ke RM30 macam tu. Dia terus naik kereta, cabut daripada situ. Cabut balik rumah. Sampai dekat rumah, dia upload benda tu dekat dalam Facebook. Esok paginya satu office meriah dengan cerita dia. Semua orang tahu cerita tentang Maya bersama makhluk bertelekung hitam. Tapi ada satu babak yang abang tertinggal, iaitu waktu, minta maaf sangat-sangat Maya, waktu dia nak pergi punch card. Bila dah dekat-dekat dengan tempat punch card, dah memang nak gini punch card, tiba-tiba dia dengar office sebelah punch card tu, office pentadbiran, riuh orang. Dia rasa macam, lega, saya baik ada orang. Dia pun masuklah dekat dalam office tu, sebab dia nampak office tu tegang kan. Masuk dalam office tu, gelap office tu rupanya. Orang yang bunyi dia macam riuh, tak ada hirau pun, tak ada riuh.
Waktu tu Maya kata, tadi orang melintas, lepas tu orang bagi salam, ini pula orang tak ada, memang 3 kali kena malam ni. Tak apalah, dia terus balik. Itu adalah peristiwa yang dialami oleh Maya. Dan lepas tu Maya dipanggil oleh pihak-pihak office dia untuk menyatakan sebenarnya apa yang berlaku lah, bergosip lah kan kat office tu. Bos-bos pun nak gosip juga, memeriahkan suasana. Dan hasil daripada cerita Maya tu, pihak pejabat tu memanggil Darusshifa untuk ditengok-tengokkanlah tempat tu. Moral of the story, korang jangan balik lewat-lewat dekat mana pun, office mana pun, walaupun office tu orang kata tak adalah cerita misteri, tak payahlah balik lambat kan. Macam-macam kes selain daripada hantu, yang kena rogol lah, yang kena bunuh lah balik daripada kerja, rompak lah kan. Jangan balik lewat-lewat daripada kerja. Okey, itu adalah cerita yang pertama. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seorang budak lelaki namanya Razi. Berlaku dekat satu felda di Negeri Sembilan. Tapi abang tak nak bagi tahu felda mana, sebab watak seram dalam cerita kali ini masih lagi ada nyawa. Dengan kata lain, masih lagi hidup. Tapi dah terlantar dekat atas katil selama puluhan tahun. Tak adalah puluhan tahun, teruk sangat abang nak exaggerate. Bertahun-tahun. Jadi dah tinggal kulit dengan tulang aja, tapi masih lagi hidup, umurnya panjang. Okey, cerita dia macam ni. Pada satu hari ni, si Razi dengar, sebelum tu, Razi ni bukan nama sebenar tau. Nama yang abang ambil daripada saranan penonton-penonton abang. Okey, baru masuk cerita. Razi ni, dia memang membesar dekat felda tu yang dekat Negeri Sembilan ni. Tapi dia pernah dengar tentang kisah seorang atuk lah, dia kata. Atuk tu memang buka kedai runcit. Dan orang-orang kampung tu memang sangat takut. Tak tahulah sama ada takut hormat ke ataupun takut apa dengan si atuk ni. Sebab orang kampung cakap si atuk ni ada ilmu untuk menjaga perniagaan dia. Dan pada masa yang sama, atuk ni memang terror berurut. Okay. Ilmu tentang perniagaan tu ialah, kalau ada orang yang mencuri daripada kedai runcit si atuk ni tadi, orang tu akan didatangi dengan makhluk-makhluk pelik malamnya minta utang. Itu yang Razi dengar. Tapi Razi ni, orang ni jenis yang mencabar tau, jenis yang nak ekstrim-ekstrim, nak tahulah sebenarnya benda tu macam mana. Jadi pada satu hari, waktu tu dia kecil, waktu tu dia tak adalah kecil, lebih kurang sekolah menengah lah. Dia pergi curi gula-gula dekat kedai atuk tu. Bila dia curi gula-gula dekat atuk tu, dia bawa balik rumah, dia makan, dia tak bayar. Waktu tu dia kata, mula-mula memang dia nak bayar, tapi disebabkan atuk tu tak ada dekat kaunter, tapi dibuatkan dia tak nak bayar lah. Dia kata, lantaklah, mana tahu malam sekarang ada benda-benda kan, bolehlah aku nak tengok macam mana bentuknya. Jadi bila dia dah ambil gula-gula tu, dia pun baliklah rumah. Bila dia balik rumah tu, dia ceritalah dekat mak dia, mak, betul ke tentang cerita atuk ni yang sekian-sekian ni? Dia kata, yang kalau merompak balik, nanti ada benda yang minta utang tu, hantu raya ke hantu berbenda minta utang. Mak dia cakap, dah memang betul, ramai dah terkena. Engkau jangan sekali-kali ambil daripada kedai dia tanpa bayar, malam tu dicekiknya kau dengan dia. Lepas tu, okey. Dia pun dengar ya. Padahal dia dah ambil tu, dia dah ambil gula-gula tu, dia cerita kat abang, dia dah ambil dah gula-gula tu. Lepas tu, mak dia tambah, sebenarnya si atuk ni bukan ada ilmu tentang menjaga kedai je. Atuk ni pula memang ada ilmu lain, iaitu ilmu mengurut. Dan kalau orang yang datang dekat dia untuk mengurut, memang dia tak akan urut kaki orang tu. Dia urut kaki ayam dengan itik hitam. Itik dengan ayam yang berwarna hitam. Dia ambil itik tu, dia lurut kaki itik tu, automatik lah orang yang datang merurut tu, kaki dia akan pulih. Tapi bukan dia urut kat kaki orang tu, dia urut kat kaki itik. Itu antara ilmu dia juga. Dan mengikut kata waktu Mak Razi berborak-borak dengan Razi ni, mak dia cerita, dan atuk ni memang terkenal penyumbang ilmu-ilmu pendinding. Kalau siapa-siapa yang nak cari pendinding, nak letak dekat rumah, nak letak kat rumah, abang terbayangkan letak dinding. Bukan dinding macam tu. Maksudnya
pagar rumah lah, ataupun pendinding diri kan. Tergelak pula abang. Abang terbayang letak bawa dinding tu letak kat rumah. Jadi kalau budak-budak askar ke yang nak masuk askar, nak masuk hutan ke, nak apa ke, nak minta ilmu pendinding, memang ramai-ramai dia orang akan pergi jumpa si Atuk ni tadi. Sebab Atuk ni punya ilmu pendinding katanya kelas A. Kalau memang pakai ilmu pendinding, berdinding betul orang tu. Itulah yang mak dia ceritakan kat Razi. Tapi bila Razi dengar cerita tu, dia rasa macam mitos ni semua ni, kata. Okey, dia pun pergilah naik atas mandi-mandi. Gula-gula ni dah makan dah ni. Dalam perjalanan dah makan gula-gula. Dia tak tahu sebenarnya malam tu kejap lagi habis dia kena serang. Okey. Jadi malam tu tengahlah dia tidur. Dia tidur, adik-beradiknya ramai. Dan dia ni pula anak yang tengah-tengah. Dia ada abang, dia ada akak. Jadi semuanya tengah nak membesar. Akak dengan abang dah sekolah menengah lah. Dia ni baru form 1, form 2 macam ni. Dia orang berani kan. Tengah-tengah dia tidur. Rumah dia pula rumah atas, ada 2 rumah atas, ada rumah bawah. Dia tidur pula rumah atas. Tengah-tengah sedap dia tidur, tiba-tiba dekat lantai yang tempat dia tidur tu, mujurlah dia tidur atas tilam kan. Lantai tempat dia tidur tu, dia macam dengar ada orang ketuk. Tok 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 macam tu. Sampaikan ketukan tu kuat, sampaikan bukan dia terjaga, abang dia yang tidur sebelah dia pun terjaga. Sampai abang dia cakap, dengar tak kata. Dengar, dia kata. Seram gila, apa benda pula. Jadi dia ni, Razi dah jadi rasa takut tau. Benda tu datang ke? Dia pun cakap dengan abang dia, bang, cakap jangan tidur dulu, orang nak cerita sesuatu. Lepas tu dia ceritalah yang dia ambil dekat kedai Atuk tu gula-gula. Menganga abang dia, kau gila apa? Kau tahu tak benda tu bahaya, abang dia cakap. Abang dia dah berpeluh, pucat muka abang dia. Terus abang dia bangun, dia ajak Razi pergi bilik bapak dia. Dia cerita benda tu kat bilik bapak dia waktu tu baru tidur kan. Awal-awal malam dia cerita kat bapak dia. Terduduk bapak dia. Bapak dia cakap, tak apa. Kalau apa-apa yang datang nanti bapak yang hadapi sendiri. Lepas tu nak jadi cerita kan. Tengah-tengah dia orang duduk-duduk masa tu macam mengenang nasib. Tiba-tiba dekat pintu depan ada orang gendang, dong 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 macam tu. Bapak dia cakap memang betul lah ada. Itulah bapak dia kata, sempat lagi bapak dia bagi tazkirah kan. Itulah kau tengoklah, mencuri inilah datang. Aku juga yang menghadap, dia kata. Minta maaf bah, bukan bukan tak sengaja, tapi tak tahulah benda ni akan jadi macam ni. Lepas tu abah dia cakap, tak apa, kita selesaikan. Waktu abah dia berjalan menuju ke pintu, makin kuat bentuk ketuk. Tong macam tu. Masa tu abah dia panggil Razi. Sini, dia kata. Sebabkan kau yang merompak, dia kata, kau yang kena minta maaf dengan benda Allah ni. Dia kata. Jadi bapak dia pun buka lah pintu sebelah Razi. Razi punyalah peluk kaki bapak dia. Pakai kain pelekat, mujur tak terburai. Kalau tidak, takut hantu tu lah. Berlari hantu tu, takut nampak bapak dia bogel tu. Jadi bila pintu terbuka, Razi nampak benda yang datang tu berbulu-bulu, matanya merah. Waktu tu dia kata nak tak kencing waktu tu. Terus bapak dia cakap, saya minta maaf bagi pihak anak saya. Dia cakap dengan benda berbulu tu. Saya minta maaf dengan pihak anak saya ada mencuri. Ini adalah duitnya, supaya janganlah ganggu kami lagi. Kami minta maaf sangat-sangat. Waktu tu memang Razi menggigil habis. Bapak dia cakap, minta maaf dengan Tok, dia kata. Tok ni minta maaf kau dah mencuri dekat Tok ni kan. Lepas tu Razi pun dengan gigil-gigil, rasa macam nak menangis, nak terkancing, terberak. Dia minta maaf. Tok, minta maaf, saya mencuri tadi, tapi saya pulangkan, saya bayar balik. Benda tu tak menyaut, tak hok pun tak ada. Terus benda tu hilang macam tu je. Depan-depan pintu dalam kegelapan hilang macam tu. Lepas tu terus Razi seminggu demam. Bapak dia tahulah kan, budak nampak benda Allah tu. Seminggu demam, bapak tak demam lah kan. Dan cerita Razi ni kecoh satu kampung. Ramai yang tahu. Jadi kalau siapa-siapa di antara korang yang tahu tentang kisah Razi yang mencuri gula-gula daripada kedai seorang atuk, lepas tu didatangi dengan makhluk berbulu-bulu macam monyet macam tu, kutip hutang, boleh komen kat bawah. Abang tak boleh beritahu nama Felda sebab
orang yang membela tu masih lagi hidup dan dia dalam keadaan yang sangat uzur, dan sama-samalah kita doakan kepada Allah Ta'ala supaya diterima segala amalannya dan diampunkan segala dosanya. Dan kalau dia nak hidup panjang, kalau umur dia, berilah kesihatan yang baik untuk dia. Dan kalau dia nak meninggal, percepatkanlah, permudahkanlah perjalanan di alam sebelah. Cerita yang ketiga ni baru lagi berlaku, lebih kurang tahun-tahun inilah, ujung-ujung tahun lepas berlaku dekat satu kaki gunung namanya Gunung Banom dekat Jerantut, Pahang pada hujung tahun lepas. Diceritakan kepada abang oleh seorang lelaki dengan gelaran Ajom, kalau tak silap ke Apom. Ajom lah Ajom. Dia cerita ke abang, kisah dia macam ni. Dia ni memang duduk dekat kampung tu, mengusahakan tanah dekat dalam kampung tu untuk bercucuk tanam. Pada satu hari, dia, adik dia, sepupu dia dengan beberapa lagi saudara mara dia pergi ke kaki Gunung Banom buka tanah baru untuk bercucuk tanam. Dekat kawasan tu juga ada sebatang sungai kecil. Sungai yang memang diorang senang nak ambil air. Jadi untuk membuka satu tanah ni, dia ni adalah orang-orang peribumi jadi orang-orang tempatan. Jadi untuk membuka satu tanah untuk bercucuk tanam ni memerlukan masa yang sangat panjang dan lama dan kudarat yang kuat. Dan disebabkan itu, tak naklah diorang ni berulang-alik rumah kebun, sebabnya jarak dia antara rumah dengan kebun tu jaraknya lebih kurang 50 minit kalau naik motor, bukan dekat-dekat, jauh ke kaki Gunung Banom ke Banom gitu Jadi diorang ni berpakat-pakat buatlah satu rumah, bukan rumah kandang, rumah lah, maksudnya rumah kecil. Jadi diorang bila dah sudah usahakan tanah, diorang akan rehat dekat rumah kecil tu, diorang akan tidur dekat rumah tu selama seminggu. Jadi makanan-makanan semua dia dah siap bawa, baju-baju dah siap bawa. Jadi malam pertama tak jadi apa-apa, diorang okey je. Malam kedua yang jadi. Malam kedua ni, jadi lepas diorang dah bersih-bersihkan tanah, banyaklah usaha, jadi malam tu penat lah. Jadi lepas dah penat tu, diorang pun masak-masak sama-sama. Nak jadi cerita, pondok tu terletak sebelah dengan sungai kecil ni tadi. Lepas dah makan, dah solat semua, masing-masing buat kerja masing-masing. Ada yang tengok handset, ada yang main-main handset, ada yang buat termenung, ada yang dah tidur, ada lebih kurang 5-6 orang lah macam tu dekat rumah, dalam rumah kecil tu kan. Jadi ini hari kedua. Tengah-tengah diorang bersantai-santai tunggu nak melelap-lelapkan mata, tiba-tiba diorang semua dengar kecepar-kecepur air dekat sungai sebelah rumah kecil diorang. Masing-masing pandang satu sama lain, pandang nak muka. Siapa pula bunyi apa tu pula? Bunyi macam orang menyembah air. Tak lama tu pula dah tengah-tengah menyembah air. Tengah sedap diorang ni memasang telinga. Bunyi apa? Nak turun memang tak berani. Takut kalau binatang buas, mati diorang kena baham dengan harimau. Tapi dengarlah juga. Tengah-tengah asyik pasang telinga, duduk membatu kat tempat masing-masing. Tiba-tiba dekat atas bukit dengar orang perempuan menjerit. Bukan menjerit minta tolong, menjerit macam kuat-kuat. Dia kata bukit tu agak jauh lah daripada dia, dan dekat atas bukit tu ada pokok beringin yang besar, beringin rendang, besar punya beringin. Dekat situlah diorang dengar bunyi kuat orang perempuan menjerit. Bila dah ada habis menjerit tu, masing-masing pandang nak buat macam mana. Kata tak apalah, kita buat bodoh je lah, buat tidur lah. Tapi di antara diorang ni ada seorang ni, anak buah kepada Ajom ni, dia ni dekil sikit. Dia korang tahu dia buat apa? Dia keluarkan handset, dia pergi dekat celah-celah lubang rumah kecil tu kan. Rumah kecil kan dindingnya tak adalah rapat sangat. Dekat celah-celah lubang tu dia snap gambar tu, dia sebelah lubang lain snap gambar. Pergi ke ujung kanan, ujung kiri, sudut kanan, sudut kiri, semua dia snap gambar. Dia bukan snap gambar dekat dalam pondok kecil tu, tak. Kamera tu dia alihkan keluar. Maksudnya dengan kata lain, dia snap gambar-gambar kat luar banyak kali. Snap. Sampaikan abang yang paling tua dekat rumah tu marah dia. Kau jangan ambil-ambil gambar boleh tak?
Kan kalau terambil gambar lain kan, huru-hara kita kan, kita ada lagi 5 hari yang kena menghadap kat sini. Oh, teruslah si budak tu diamkan diri. Lepas tu sambil-sambil diam tu dia tengoklah gambar yang dia snap tadi. Dalam banyak-banyak gambar ada satu gambar yang menghala ke tepi sungai. Ada seorang perempuan berdiri memandang ke arah kamera. Cantik je muka, tak adalah jelas tapi memang memandang ke arah kamera. Menggigil budak tu, budak tu terus tunjuk, pakcik tengok pakcik. Jadi satu yang ada dekat dalam pondok kecil tu masing-masing tengok gambar yang si budak kecil ni tunjuk. Memang betul benda Allah tu berdiri menghadap diorang. Memang waktu tu tak fikir panjang, masing-masing bungkus baju, bawa apa yang patut, ambil kunci motor, terus turun ke bawah, terus nak bergerak lah. Tapi waktu dia nak bergerak tu, ada seorang yang boleh kata yang antara yang tertua lah yang ada dekat dalam rumah tu. Dia cakap macam ni, alah setakat berdiri macam tu aku pun boleh, meh sini datang aku tekel kepala dia. Lepas tu bila dia dengar yang seorang tu dah cakap besar, yang lain tu dah lantak kau lah, kau nak cakap besar, kau nak tinggal kat sini, kita orang nak balik rumah. Jadi motor pun terus balik rumah. Semua motor balik rumah kecuali satu motor kepunyaan abang tu tadi. Sebab dia kata dia malas balik rumah. Dia malas balik rumah, nak urus kat rumah, dia duduk je lah sini. Tapi setengah diorang ni semua bawa motor memecut dalam keadaan gelap tu. Jalan pula jalan lori balak. Tiba-tiba nampak daripada belakang cahaya mati-mati dengan hantu. Rupanya yang si abang tadi mengojok naik motor yang kata cakap besar tadi kan. Lepas tu tanya, tadi kata cakap besar. Tak berani aku. Tiba-tiba dia datang, tak sempat aku tekel, dia kata. Dia datang aku, dia kacau aku, dia kata, dah jom balik. Dia orang pun malam tu juga balik ke rumah. Sampai dekat rumah, dia orang masing-masing tengok handset yang budak tadi rakam. Nak konon-konon nak tunjuklah saudara mara kat kampung, sahabat handai. Ni aku ada nak ambil gambar makcik rockers duduk berdiri tegak pandang kita orang. Tapi satu gambar pun tak ada gambar benda tu. So, tak ada gambar. Puaslah dia belik-belik, tak ada gambar. Tapi mungkin dia kata benda tu nampak waktu tu je lah. Lepas tu dah tak ada dah. Gambar sekeliling rumah kecil tu memang ada. Tapi gambar perempuan tu berdiri memandang ke arah diorang tu tak ada. Jadi peristiwa tu menjadi peristiwa yang sangat ngeri untuk si Ajum bersama dengan saudara maranya sewaktu membuka tanah. Moralnya, story dia punya pengajaran dia ialah jangan buka tanah di kaki gunung. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang berharap sangat cerita kali ini dapatlah menghiburkan, dan yang lebih penting lagi dapatlah pengetahuan tambahan, pengajaran yang kita boleh dapat daripada cerita ni. Dan abang ucapkan terima kasih kepada Ajum, juga kepada Razi dan juga kepada Maya sebab sudi sumbangkan cerita. Moga kalian semua sentiasa diberkati Allah. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.